Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ahli kelab doktor muda pada hari ini? Kamu semua sihat tak? Alhamdulillah. Jadi, cikgu harap kamu semua berada keadaan yang baik. Jadi, pada hari ini, untuk minggu ini, kita akan teruskan lagi aktiviti kelab doktor muda sempena dengan apa? Hari co-curricular kita pada setiap hari Rabu. Okey. Jadi, kita akan teruskan lagi aktiviti hari ini dengan sambungan daripada aktiviti minggu Oh, Allah. Tolong cikgu. Tolong cikgu. Tolong. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Boleh. Jangan risau. Cikgu baik je. Jangan risau. Cikgu berada dalam keadaan yang baik. Okey, cikgu berlakon sahaja tadi. Okey, itu hanyalah lakonan semata-mata. Okey, apa yang terjadi sebentar tadi? Cikgu sedang bercakap dan tiba-tiba cikgu diserang sakit jantung. Jadi apa yang berlaku? Apa yang awak semua buat tadi? Terus cikgu perasan ramai semua ahli kelab KDM ni semua datang kerumun keliling cikgu untuk membantu, untuk memberi bantuan. Jadi, apa yang cikgu dapat? Maknanya pembelajaran kita pada minggu lepas tu berhasil. Kamu semua tahu dan kamu semua peka dengan apa yang perlu kamu buat, iaitu memberi apa? Kata kunci kita daripada minggu lepas untuk kita sambung hari ini. Memberi pertolongan ke Maisarah. Memberi pertolongan. Bagus Maisarah. Bagi tepukan kepada Maisarah semua. Memberi pertolongan kecemasan. Jadi, untuk aktiviti kelab doktor muda pada minggu ini, kita akan sambung daripada aktiviti yang minggu lepas. Minggu lepas kita telah belajar tentang kepentingan pertolongan kecemasan. Okey. Jadi, sebelum cikgu teruskan dengan aktiviti pada minggu ini, cikgu nak tanya. Kamu semua ahli kelab doktor muda ni masih ingat ataupun sudah lupa kepentingan yang telah cikgu beritahu pada minggu lepas? Kepentingan pertolongan cemas. Siapa boleh jawab? Cikgu nak sekurang-kurangnya 3 kepentingan pertolongan cemas. Okey, siapa boleh jawab? Yang pertama. Okey, Fadlan, apa dia? Apa cikgu tak dengar Fadlan? Okey, bagus. Untuk menyelamatkan nyawa. Ingat tu. Paling utama sekali, paling penting sekali. Pertolongan cemas ni, kita memberi pertolongan cemas kepada sesiapa sahaja yang memerlukan untuk menyelamatkan nyawa mereka, nyawa orang yang sedang sakit atau sedang mengalami kecemasan. Okey, yang kedua, siapa boleh lagi? Fadlan dah bagi satu, siapa lagi? Amira. Okey, Amira, apa dia Amira? Kuat sikit, cikgu tak dengar. Apa dia? Menghantar mangsa ke? Betul, menghantar mangsa ke hospital. 2 dah. Okey, yang tadi yang pertama sekali, menyelamatkan nyawa. Menghantar mangsa ke hospital. Yang ketiga, apa lagi? Apa dia? Ama bangun. Okey, bagus Ama. Ama volunteer kan? Okey, apa dia? Mengurangkan kesakitan. Okey, tepat sekali. Menyelamatkan nyawa, menghantar mangsa ke hospital dan juga mengurangkan kesakitan. Okey, jadi sekarang cikgu akan tunjukkan imbasan ataupun kita imbas kembali pelajaran kita pada minggu lepas. Okey, cikgu nak awak semua fokus dan beri perhatian kepada kehadapan. Okey, cikgu akan gunakan Microsoft PowerPoint untuk anda semua. Okey. Jadi, yang pertama sekali, kita kepentingan pertolongan cemas adalah macam Masyarakat cakap tadi, untuk menyelamatkan nyawa. Okey, itu memang perkara yang utama. Kita memberi pertolongan cemas kepada siapa sahaja yang memerlukan supaya nyawa mereka dapat diselamatkan, okey, daripada kematian. Okey, memanglah ajal maut itu di tangan Tuhan, cikgu faham. Tapi kita kena apa? Kita berusaha. Yang kedua, macam Fadlan cakap tadi, mengelakkan kecederaan mangsa menjadi lebih teruk. Maaf, yang ni tak ada orang cakap. Sebab seminta tadi 3 sahaja kan. Okey, yang ni awak boleh tambah sendiri. Mengelakkan kecederaan mangsa menjadi lebih teruk. Contohnya, orang yang terkena pisau. Okey, jari dia terhiris kan. Awak ambil kotak kecemasan, okey, kotak pertolongan kecemasan, awak buka, cari ubat antiseptik, awak cari kapas, awak cari kapas,
Awak cari gauze, awak balut, letak pita pelekat dan semuanya untuk mengelakkan luka tu menjadi lebih buruk. Okey. Macam Fadlan cakap tadi, mengurangkan kesakitan mangsa. Okey, bagus. Yang ni betul, tepat sekali. Dan menguruskan pemindahan mangsa ke hospital dengan segera. Okey, ini Amal beritahu tadi. Bagus. Cikgu beritahu kepada semua. Sebabnya, semua ahli KDM peka dan masih ingat tentang apa yang kita belajar minggu lepas. Okey? Jadi cikgu harap kamu dapat praktikkan kepentingan ini dalam kehidupan seharian kamu. Boleh? Awak cuba dengar? Okey, bagus. Okey, sebelum kita teruskan lagi. Ingat tak? Apa maksud sebenar pertolongan kecemasan? Ataupun apa itu kecemasan? Kamu kena faham. Ada perkara yang kita panggil kecemasan. Ada juga perkara yang kita tidak panggil kecemasan. Dan sesetengah orang, mereka suka berpura-pura berada dalam keadaan kecemasan. Macam kita tengok, ada ramai orang yang buat panggilan palsu terhadap talian kecemasan 999, mengatakan ada kebakaran lah, ada pencurian lah. Sedangkan bila pihak berkuasa pergi ke tempat kejadian, tak ada apa pun yang jadi sebenarnya, kan? Okay, jadi kita kena faham apa itu maksud kecemasan sendiri. Jadi, tengok cikgu akan terangkan satu persatu. Jadi, kecemasan ni satu situasi kritikal yang mengancam nyawa. Okey, satu situasi yang mana situasi itu berbahaya, kritikal, okey, berbahaya yang boleh mengancam nyawa. Maknanya, nyawa awak ni, awak sama ada hidup ataupun mati, sama ada awak cedera ataupun tidak. Nyawa awak dalam keadaan bahaya. Kalau bahasa Melayu kita kata apa? Ibarat telur di hujung tanduk. Okey, bagus. Dan jika kita tak beri rawatan segera dalam situasi kecemasan tersebut, kesakitan ataupun luka ataupun kecederaan yang dihadapi oleh mangsa tu akan menjadi lebih teruk, lebih serius, okey, dan memberi mudarat yang boleh menyebabkan kematian, okey. Contoh orang yang aksiden, okey, ada kemalangan jalan raya, tangan dia terbelah besar. Kita tak bagi pertolongan, darah keluar, lama-lama meninggal dunia sebabnya kehilangan darah yang sangat banyak. Okey. Dan pertolongan cemas. Makna pertolongan cemas ni, kita maksud dia, pertolongan cemas ni, rawatan sementara waktu yang kita beri kepada mangsa yang terlibat sebelum menunggu bantuan perubatan yang betul-betul. Contohnya daripada ambulan, hospital dan sebagainya. Kita bantu dulu. Contohnya kita mangsa kemalangan kereta, kita tarik dia, letak di tepi, buka ruang untuk dia, payungkan dia daripada panas. Macam tu. Itu pun kita panggil pertolongan kecemasan. Faham tak murid-murid? Ahli kelab Dr. Muda boleh faham? Okey. Jadi, sekarang kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Awak rasa apa yang kita akan belajar hari ini? Cuba. Cikgu nak 3 tekaan. Apa yang awak rasa kita akan belajar hari ini? Okey. Haikal. Apa dia? Jenis-jenis pertolongan. Tak tepat. Bukan jenis-jenis pertolongan. Kita tak masuk lagi jenis-jenis pertolongan. Tu jauh lagi. Kita ni sebelum tu lagi. Apa dia? Danish. Apa dia Danish? Tak dengar? Bukan. Danish bagi tahu jawapan sama dengan Haikal tadi. Jenis-jenis pertolongan. Bukan. Okey, tak apa. Jadi memandangkan semua tak tahu, cikgu akan bagi tahu. Minggu ni kita akan belajar tentang tajuk yang kedua, iaitu peti pertolongan cemas. Ni kalau cikgu cakap peti pertolongan cemas ni, mungkin ramai tak tahu. Tapi kalau saya beritahu first aid, ramai lah tahu. Oh, saya tahu. Betul tak? Tengok betul ramai kat tangan. Kalau first aid tahu. Kalau peti pertolongan cemas, tengok. 2 orang je yang tahu. Okey, peti pertolongan cemas. Ni tajuk kita pada minggu ini. Jadi cikgu nak ahli KDM semua beri perhatian dan fokus sepanjang pembelajaran kita pada minggu ini. Okey? Jadi, awak tengok peti pertolongan cemas ni bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia kita panggil first aid box, okey? First aid box ataupun kita panggil first aid kit. 2 tu tak ada masalah. Dan dia ada beberapa tak apalah, yang tu tak apa. Okey. Sekarang kita tengok awak rasalah sebelum cikgu tunjuklah. Awak rasa apa yang ada dalam peti pertolongan cemas ni? Awak rasa apa kandungan dia? Apa yang ada dalam peti pertolongan cemas?
Okey, cikgu bagi 1 minit untuk semua orang berfikir dan cikgu akan tanya seorang-seorang kejap lagi. Okey, 1 minit dah habis. Kita mula dengan Alisha. Okey, Alisha, apa dia? Gunting. Okey, gunting. Betul? Okey, belakang Alisha tu? Nizam. Apa dia? Apa dia Nizam? Tak dengar. Kuat sikit Nizam. Nizam berdiri, cikgu tak dengar. Okey, apa dia? Anduh, kain anduh. Apa tu kain anduh tu? Okey, betul Nizam, tepat. Kain anduh yang kita guna kalau orang tu terseliuh ke kita patah ke, kita untuk tahan lengan ataupun siku ataupun tangan dia kan. Okey, lagi. Rafidah, apa dia? Apa dia tak dengar? Okey, betul. Ada ubat luka. Kita panggil apa ubat luka ni? Antiseptik. Yang warna kuning tu. Yang awak tengok kalau orang luka, dia guna putih kapas kan? Dia letak habis kuning tu. Itu antiseptik. Okey, bagus. Nampaknya ahli kelab KDM ni semuanya tahu. Okey? Kebanyakannya tahu tentang kandungan peti tulangan kecemasan. Jadi sekarang awak tengok kat depan, cikgu akan tunjuk lebih lagi apa lagi kandungan yang ada dalam peti kecemasan tu, peti tulangan kecemasan. Okey, macam yang awak boleh tengok kat depan ni. Okey. Antara isi kandungan peti tulangan kecemasan, awak tengok nombor 1 tu, dia panggil tweezers. Okey, tweezers ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayunya, mudahnya kita nak faham, penyepit. Okey, penyepit ni awak gunakan untuk sepit kapas, untuk lap luka atau sebagainya. Sebab kita tak guna tangan untuk mengelakkan jangkitan bakteria ataupun kuman. Okey, awak tengok nombor 2, allergy medications. Maksudnya ubat-ubatan alergik. Sebab kita tak tahu. Contohnya, orang yang kita nak tolong tu, dia tak tahu dia ada alergik kepada ubat mati kuman yang antiseptik tu ke tadi, dia ada alergik kepada kapas ke, kita tak tahu. Jadi kita bagi dulu ubat-ubatan alergik ni untuk mengelakkan jangkitan lain, jangkitan yang kita tak nak boleh jadi. Jadi kita nak elak benda tu, kita buat. Okey, Maisarah nombor 3, apa dia tu? Betul, antibiotic cream ataupun kita panggil krim antibiotik. Krim antibiotik ni kita nak mengelakkan nak menguatkan antibody. Okey, krim antibiotik. Nombor 4, gauze and tape. Okey, gauze ni apa? Yang macam kain yang macam jaring-jaring tu. Awak tengok dia macam jaring-jaring, dengan tape ni pita pelekat. Yang tu kita gunakan untuk membalut luka. Okey, nombor 5, siapa boleh terangkan? Siapa boleh terangkan nombor 5? Okey, Farihah, apa? Bagus. Bagi tepukan gemuruh kepada Farihah. Bagus Farihah ni. Macam mana awak boleh tahu? Awak biasa guna. Okey, bagus. Nombor 5, wipes on solution ni maksudnya sebelum kita nak buat apa-apa dekat kawasan luka tu ataupun kawasan yang tercedera tu, kita lap dulu dengan wipes or solution ni. Dia kita panggil apa? Cecair ataupun apa ni? Kita nak lap. Okey, cecair ataupun alat pengelap untuk membersihkan daripada kuman. Biasanya dia berasaskan alkohol. Dia berasaskan alkohol. Awak kena tahu tu. Alkohol ni dia kan mati kuman, macam kita guna hand sanitizer apa semua tu kan. Sekarang ni dalam musim Covid kan. Macam tu maksud dia. Okey, nombor 6, pain relievers. Ni apa? Pain, sakit, relievers, bagus Maisarah, mengurangkan. Jadi ni ubat mengurangkan sakit ataupun ubat tahan sakit. So biasanya kadang-kadang kecemasan ni orang yang memang dia sakit. Jadi kita nak kurangkan dia, kita ambil krim tu, kita gosok ataupun dia ada ubat yang ni telan. Tapi biasanya tengah sakit, macam mana nak telan kan? Tengah cemas kan? Kita ambil, kita gosok di sekeliling kawasan tercedera. Okey. Nombor 7, hydrocortisone cream. Ni krim hydrocortisone, nanti cikgu akan terangkan lebih lanjut yang ni sebab yang ni jarang-jarang kita jumpa dalam peti pertolongan kecemasan asas. Yang ni kita tak tepi dulu sebab yang ni jarang jumpa. Nanti saya akan terangkan untuk pembelajaran minggu hadapan. Kita terus kepada nombor 8, hand sanitizer and gloves. Okey, ni macam biasalah. Sekarang semua tak tahu kan hand sanitizer, betul tak? Awak hari-hari guna datang sekolah, kena scan, kena hand sanitize tangan awak kan. Ni cecair pembasmi kuman untuk tangan dan juga sarung tangan getah nak mengelakkan jangkitan dari kuman kat tangan kita kepada mangsa yang tercedera. Okey, sekarang cikgu bagi awak
1 minit untuk hadam, untuk faham apa yang terdapat dalam peti kotak pertolongan kecemasan. Okey. 1 minit dah habis. Sekarang, awak nak tengok video tak? Okey, bagus. Ramai nak tengok kan? So, kita tengok video ni dulu. Using Powtoon. Okey. Berdasarkan video ni. Okey, awak boleh faham tak? Makin faham tak? Tadi mungkin ada tadi yang tak faham kan dengan seterangkan kan? Jadi sekarang berdasarkan video yang awak tengok tadi, mesti awak lebih faham tentang apa itu kotak pertolongan cemas dan kandungan di dalamnya. Okey. Tadi macam yang saya terangkan kan, tadi saya tunjuk gambar dan saya tunjuk video. Sekarang kita tengok jenis-jenis dengan penerangan penggunaan fungsi setiap kandungan dalam peti kotak pertolongan kecemasan tu. Yang pertama sekali, tadi kain anduh kita dah bincangkan dah. Untuk mengampu anggota-anggota badan yang patah ataupun seliuh. Biasanya tangan dengan kaki lah. Biasanya lengan lah. Ni satu ni. Bahu ke bawah, lengan dan ataupun tangan, lengan ataupun tangan. Kaki jarang kita guna anduh. Kalau kita guna pun kita guna kat hospital je. Bila awak kena duduk dekat katil, dia ikat kaki awak dengan anduh, ikat ke atas. Macam tu. Okey, seterusnya kain pembalut kasar. Kain pembalut kasar ni gauze tadi lah, yang kita panggil gauze tadi kan. Okey, sebabnya dia kain macam kasar sikit, lepas tu dia jenis macam jaring. Kain tu ada setengah yang dia hancur sendiri, ada setengah yang tak boleh. Kita kena buka kat hospital bila kita pakai tu Okey, dia digunakan untuk membalut luka atau anggota yang seliuh. Okey. Nombor 3, larutan Flavin. Larutan Flavin ni yang saya cakap tadi, dia ada 2. Satu larutan antiseptik. Yang antiseptik ni, dia antiseptik dengan larutan Flavin ni fungsi dia sama, cuma jenis sahaja berbeza. Bukan jenis lah, nama dia. Dua-dua ni larutan antiseptik, tapi yang satu ni nama dia Flavin, satu ni antiseptik dipanggil. Secara umum dia panggil macam tu. Tapi dua-duanya sama. Apa fungsi dia, Fadlan? Untuk bagus Fadlan. Untuk merawat luka. Nombor 5, kapas. Yang ni penting. Kenapa kita guna kapas? Kita mesti guna kapas untuk membersihkan luka ataupun menyapu ubat pada luka. Kenapa kita tak guna kain ke? Kenapa kita tak guna surat khabar ke? Kenapa kita guna tisu ke? Kenapa? Betul. Yang paling utama sekali, kapas tu lembut. Faham Kapas tu lembut. Okey? Yang kedua, kapas tu dia meresap dan bila kita tekan, dia mengeluarkan balik apa yang diresap. Kalau kita guna tisu, dia serap. Bila kita tekan ke luka tu, ubat yang kita dah serap ke tisu takkan keluar balik dah. Itu awak kena faham. Kenapa kita guna kapas? Kenapa kalau untuk pertolongan kecemasan, kita guna kapas untuk membersihkan luka dan semuanya. Okey, gunting. Macam biasalah, gunting takkan kita nak pergi rodok perut dia kan? Pastilah untuk memotong kain kasar yang kita gunakan, pita pelekat kita gunakan. Okey, krim antiseptik. Sama juga macam antiseptik tadi merawat luka. Bezanya yang ni jenis krim, yang tu cecair. Krim ni kita sapu, cecair ni kita lap dekat luka tu. Okey, nombor 8, penampan luka. Kita panggil plaster ataupun kita panggil
Apa? Tape. Okey. Bukan. Tape ni awak nak lekatkan. Plaster ni yang awak tengok yang biasa panjang ni, yang boleh buka ujung kiri, buka ujung kanan tu. Untuk menampan luka-luka kecil. Okey, boleh faham tak? Siapa ada soalan? Apa dia? Okey, bagus. Alisha. Okey, Alisha tanya, macam mana kita nak tahu kotak tu kotak pertolongan cemas ke bukan kotak pertolongan cemas? Okey, ni ciri-ciri yang awak kena tahu. Pertama sekali, kotak pertolongan cemas ni, ciri dia dalam bentuk segi empat dan keras kotaknya. Kotaknya keras. Yang kedua, yang ni awak boleh nampak ciri fizikal dia. Berwarna merah putih. Okey, campuran merah dan putih. Ataupun putih dan hitam. Dia dua warna tu. Ciri fizikal ketiga, ada lambang tambah. Okey, ada lambang tambah di tengah-tengah. Di tengah-tengah kotak tu. Itu 3 ciri fizikal yang memang kita, kalau orang kata 1 kilo kita nampak tu, ni seperti kotak pertolongan cemas ni. Ataupun, ni first aid kit ni. Kita dah tahu lah. Sebabnya, ciri fizikal yang memang digunakan di seluruh dunia. Okey, faham Okey. Jadi, sekarang, cikgu akan bagikan semua ahli kelab Dr. Muda ni kepada beberapa kumpulan kecil. Okey. Dalam kumpulan tu, cikgu nak Fadlan, dengar cikgu dulu. Okey, nanti awak boleh buat apa nak buat. Sekarang dengar dulu. Okey. Sekarang cikgu nak, dalam kumpulan kecil ni, cikgu akan bagi kertas manila ni. Okey, cikgu akan bagi kertas manila kepada setiap kumpulan dan juga sekotak pensel warna. Okey. Maafkan cikgu. Apa yang awak kena buat dengan menggunakan kertas manila dan juga pensel warna tu, awak dikehendaki untuk melukis alat ataupun kandungan peti kotak pertolongan kecemasan dan juga mewarnakan. Okey. Cikgu bagi pilihan kat awak. Kalau awak tak nak lukis, awak boleh tekap. Okey? Awak boleh tekap bentuk alat kandungan peti pertolongan kecemasan tu atas manila kad. Awak boleh potong, warnakan. Awak boleh tampal atas manila kad lain. Saya bagi 2 pilihan. Lukis ataupun tekap dan potong dan tampal. Mana yang awak rasa awak kreatif, awak rajin, awak suka cantik ke tak cantik, awak boleh pilih mana satu. Pilihan satu ataupun pilihannya kedua. Dan bila awak dah siap semua tu, cikgu akan panggil setiap kumpulan untuk membentangkan. Sebabnya kita nak tengok apa yang awak lukis, apa yang awak tulis dan apa yang awak senaraikan tu, awak kena senaraikan. Kalau dah lukis ataupun dah tampal, awak tulis nama dia apa, dengan fungsi dia apa. Jadi awak kena bentangkan untuk cikgu tahu sama ada awak faham ataupun tidak. Okey. Okey, awak boleh mula sekarang. Okey, masa dah tamat. Sekarang kita akan mulakan dengan pembentangan pertama daripada kumpulan Ama. Okey lah. Okey, datang kumpulan Ama. Lepas ni kita satu-satu, okey? Okey, kumpulan Ama datang dulu. Okey, bagus. Jadi kita dah habis dengan semua kumpulan. Okey, sekarang ni Fadlan. Cuba awak cakap apa yang telah kita belajar hari ni. Apa dia? Okey, betul. Kita imbas kembali tentang kepentingan pertolongan cemas. Okey, kenapa? Kenapa penting? Okey, Fadlan dah jawab tu. Okey, cikgu nak Danish pula. Kenapa penting Danish? Betul, paling utama Danish dah jawab. Untuk menyelamatkan nyawa. Okey, selain daripada kita imbas kembali, apa pembelajaran baru atau ilmu pengetahuan baru yang awak belajar pada hari ini? Apa dia? Amanda? Okey, bagus. Dengar tak semua orang? Bagus. Amanda beritahu, hari ini kita belajar tentang kotak pertolongan kecemasan dan kandungannya. Okey, siapa boleh jawab apakah kandungan kotak pertolongan kecemasan? Yang pertama antaranya Okey, gunting lagi. Kain kasar lagi. Apa dia? Ubat antiseptik lagi. Larutan Flavin. Bagus. Nizam bagus. Ingat ni. Okey, bagus bagi tepukan. Okey, bagi tepukan kepada Nizam. Bagus Nizam. Ingat larutan Flavin. Nama dia tu. Penting juga kita kena ingat. Okey. Jadi, cikgu nak bila awak dah belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang penting dalam masyarakat. Jadi, cikgu nak awak gunakan ilmu awak ni
Di mana saja awak berada, kat jalan raya ke, kat dalam pasar raya, di sekolah, di rumah ke, kalau berlaku apa-apa kecemasan, terus ingat balik apa yang kita belajar, cari kotak pertolongan kecemasan dan bantu mangsa yang sedang sakit tersebut. Jangan pentingkan diri sendiri, jangan tak tolong, jangan ini bukan masalah aku, bukan, jangan. Kita kena bantu sesiapa saja yang berada dalam kesusahan, tak kira masa. Okey, jadi itu saja daripada cikgu untuk aktiviti Kelab Doktor Muda pada minggu ini. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Jadi, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.